لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin rahimahullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita berkumpul untuk kuliah bulanan kita. InsyaAllah malam ni kita masuk hadis yang ke-33. Ya, masuk hadis yang ke-33, hadis yang dijadikan antara panduan untuk seseorang hakim menentukan ataupun membuat keputusan, ya, bagi hakim ataupun bagi kita. Sekiranya seandainya kita ni diminta untuk menentukan sesuatu pertelingkahan, ya, membuat keputusan berkenaan dengan sesuatu pertelingkahan, ya. Nabi nak pandu kita, tunjuk bahawa hebatnya Nabi SAW, ya, begitu karismanya, begitu bijaknya Nabi, sehingga Nabi memberi panduan. Seandainya kita menjadi orang yang dirujuk dalam pertelingkahan, dua orang bertelingkah yang tidak berpuas hati ataupun yang membuat kebenaran, ada orang dia buat kebenaran tentang sesuatu, ya, dua orang bergaduh berebutkan sesuatu, datang jumpa kita, tolong bantu buat keputusan. Macam mana kita nak buat? Ya, macam mana kita nak buat? Tu Nabi pandu dulu, nak tunjuk hebat Nabi, bijaknya Nabi, dan apa yang Nabi ajar itu menjadi panduan sampai sekarang. Ya, macam mana kita? Rumah kita sebelah ada orang duduk, ya, dia kata rumah dia. Tiba tak lama datang orang, rumah saya. Dia duduk tanpa izin. Kita sebelah, kita orang surau. Bila orang surau ni kau pandang, Tuan Haji Zul, tolonglah, buatlah, tolong buat keputusan siapa sebenarnya. Macam mana nak buat? Kan? Jangan jangka, kadang-kadang dia tak berlaku lah, tapi boleh jadi perkara lain. Tanam pokok dekat tebing lah, tanam pokok durian. Kecil orang tak tahu, tak tahu ni. Besar pokok, durian usang ini pula. Dan masa kata itu saya tanam, orang lain yang ambil. Orang kata, bila masa kau tanam, aku yang tanam. Bergaduh dua orang. Mulalah nak bergaduh. Macam mana kita nak damaikan, dan macam mana kita nak tentukan siapa yang punya hak? Itu. Nabi bagi satu panduan simple sangat, mudah sangat panduan Nabi ini. Ya, kalau kita lah berhadapan dengan situasi, baik kita tengok malam insya-Allah, kita baca, kita faham, dan kita jadikan itu sebagai ilmu. Seandainya berlaku pertikaian, ya, kadang-kadang bukan pertikaian orang lain, anak-anak kita je pertikaian, ya, anak kita dah susah, pertikaian, dia punya tak bagi sepeda, kurang syukur kan, dia punya kata saya punya, kan, gaduh. Jadi baik, kita baca. Untunglah orang yang datang malam ni ada panduan. Orang yang tak datang, dia tak tahu Nabi bila. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Nabi, ya. Hadis yang ke-33. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'man nasu bid'awahum la'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum
lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau diberikan kepada manusia apa saja, kalaulah manusia ni diberi ruang ataupun diberi hak untuk dia dakwa apa je, kalaulah manusia, kalaulah Islam yang benar ke manusia, dia boleh dakwa apa saja. Ya, itu tanah kosong tu saya punya. Semua orang akan dakwa. Ya, kalaulah diberi ruang, kita ni kita akan dakwa yang bukan kita pun kita dakwa punya. Ya, itu dia. Kalaulah diberikan kepada manusia apa saja yang didakwa kepada mereka, kalau dikata tu dia punya, dia layak ambil. Ini dia punya, dia punya. Ya. Tentu akan mendakwa beberapa orang lelaki akan harta satu kaum dan darah mereka, tetapi saksi atas orang yang mendakwa dan sumpah atas yang ankar, yang terdakwa. Ya. Ayat apa? Ayat terjemahan macam itulah. Baca tu tak faham. Ya, Nabi kata kalaulah diberikan kepada manusia apa saja yang didakwa kepada mereka, tentu manusia ni akan mendakwa. Hak orang lain pun didakwa. Hak orang lain pun didakwa dia punya. Ya. Jadi tapi Nabi kata tetapi saksi atas orang yang mendakwa, tapi Nabi katakan siapa yang mendakwa dia kena bawa saksi. Siapa yang mendakwa tu dia punya, dia kena bawa saksi. Pokok durian tadi, ada orang jaga buat pagar apa semua tanam. Tiba ada orang baru datang kata tu pokok saya, kenapa dia ambil? Sedangkan ada orang jaga. Orang yang dakwa tadi dia kena bawa saksi. Kena cari saksi. Saksi dalam Islam tu ada kriteria dia. Dia bukan boleh tarik sama-sama. Ya, antara kriteria saksi tu ialah orang yang tidak fasik. Ya, orang yang tidak fasik ataupun orang yang kita tahu dia tak akan menipu, dipercayai, saksi yang boleh dipercayai. Saksi kalau yang jenis boleh koting tak jadi. Ya, maknanya Nabi kata saksi atas orang yang mendakwa, orang yang mendakwa dia kena bawa saksi, dan sumpah atas yang ankar, yang mendakwa, yang didakwa. Maknanya orang tadi kata dia datang tempat orang yang tanah durian, dia kata tu dia punya, dia dakwa tanah apa tu pokok tu dia punya, maka dia kena bawa saksi. Kalau tak ada bawa saksi, tak ada saksi, orang yang kena dakwa tadi yang sedang berusahakan tu, dia kena bersumpah. Ya, dia kena bersumpah. Bersumpah, wallahi ini saya yang tanam, ini saya yang usahakan, ini memang tanah saya. Ya, tu dia kena bersumpah. Nampak mudah ni? Mudahlah bersumpah. Siapa-siapa boleh bersumpah. Tapi kena ingat, ada amaran Nabi tentang sumpah. Ada amaran Nabi tentang orang yang sumpah palsu. Ya, kita jumpa nanti. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga imam lain-lain. Dan sebahagian daripada hadis ni terdapat dalam hadis sahihain, dua kitab hadis sahih, iaitu hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Cuma ayat sedikit berbeza. Ya, ada sedikit perbezaan. Baik, tengok. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan ini daripada Ibnu Abbas. Sebahagian padanya ada daripada Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abi Jarih, ya, dari Ibnu Abbas juga. Ya, hadis ini punya kedudukan dan nilai utama dalam jurusan kehakiman, di mana seorang hakim dalam Islam adalah dikehendaki memutuskan suatu perkara dengan adil berdasarkan keterangan yang diberikan kepadanya. Ya, hadis ini menjadi panduan kepada hakim Islam dalam membuat keputusan supaya keputusannya adil. Ya, itu dia. Baik, kita tengok.
Yang pertama berkenaan dengan pengaduan saksi dan sumpah. Pada hari tersebut Rasulullah menerangkan perkara yang berkenaan pengaduan. Orang yang datang mengadu menuntut hak. Ya, orang yang datang, contoh tadi pokok durian, orang lain tengah usahakan, orang datang kata tu dia punya. Dia mengadu. Ya, dia mengadu. Takkan dapat dia pokok boleh. Setakat pokok sebatang. Ya. Jadi dia mengadu pula kepada orang surau. Datang kat kita. Jadi macam mana? Keterangan itu adalah maksud seperti berikut. Kalaulah, mudah-mudahan kita sebut tadi yang pertama tadi, kalaulah diberikan kepada manusia apa saja yang mereka kehendaki menurut dakwaan atau pengaduan mereka sendiri. Yang contoh tadi, orang tanah usaha pokok, ada orang datang adu kata tu dia punya. Kalaulah siapa yang mengadu tu kata tu dia punya, dia layak dapat rosak. Habis kita punya kena orang tuntut. Ya, kalaulah seperti itulah dibenarkan, maka sudah tentu akan ada orang yang mendakwa untuk mendapat harta daripada satu kaum daripada orang lain dan menuntut bela atas suatu kejadian pembunuhan, ya, ataupun siapa tak lagi atas dakwaan, ya, pembunuhan. Keluarga dia meninggal, dia kata tu yang bunuh, maka dia pergi buat walaupun tidak. Sekiranya boleh bunuh begitu, selesai. Tak boleh. Dia mesti ada pengadilan. Jadi dakwaan atau pengaduan ataupun tuduhan tidaklah dapat didengar atau diterima begitu saja sekiranya tidak tunjukkan bukti yang sah menurut hukum. Ya, jadi kalau yang mendakwa tadi, dia kita tak boleh terima begitu saja. Tak boleh kita kata okeylah kalau kamu kata itu kau punya, ambillah. Tak boleh. Ya, dia mestilah kita tunjukkan, ya, berdasarkan hukum, tunjukkan bukti itu dia punya. Kalau tanah tu ada geran, tunjukkan geran. Kalau tak ada geran, apa dia? Saksi-saksi, ya, yang boleh. Dan kerana ini maka sudah menerangkan sebenarnya bahawa saksi dikehendaki atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang ankar yang mendakwa. Adapun sebab dikehendaki atas saksi orang yang mendakwa ialah kerana ia menuntut suatu yang berlainan dengan kenyataan. Maka kerananya mestilah ia punya cukup bukti untuk dakwaannya yang dibuat bagi mendapatkan yang pada asalnya. Ya, contoh tadi kita ambil yang simple, kita boleh fikir pokok durian tadi. Ya, orang lain bersih, orang lain jaga apa semua. Dia kata datang dia daripada luar, kata betul dulu dia punya tanah. Ini kawasan ini tanah dan yang punya. Kan? Jadi kalau betul, dia kena cari bukti. Tunjukkan bukti. Tak boleh minta orang yang mengusaha bukti. Ya. Yang kena buat bukti dia punya orang yang datang kemudian. Orang yang datang yang bukan ketika itu sedang usahakan. Ya, yang tak mana tiba datang ataupun selama ni dia tak tahu je. Ya, ada orang memang kita nampak orang tu memang dia lah usaha, dia lah baju, dia lah siram apa semua. Tiba ada orang lain, ya. Ya, kawan ni tiba-tiba bila dah sampai masa dia tuntut. Maka yang menuntut ni yang kena bawa saksi, bukannya orang yang sedang-sedang. Ya, orang yang menuduh tu yang kena bawa saksi, kena buktikan. Ya, bukannya orang yang kena tuduh. Bukan tuduh, okey, kalau kamu yang sekarang ni, kamu buktikan betul kan kamu punya. Tak, Islam tak suruh begitu. Yang mula sekali orang yang sedang buat tuntutan, dialah yang kena keluarkan bukti. Kalau bukti itu ada, wujud dan juga cukup sempurna bukti itu, maka tak perlu orang tanya bukti, sebab bukti dah ada. Ya, jadi selesai. Sebab dia menuntut. Kita kata takkanlah dia tak boleh menunjukkan bukti. Ya, dia boleh tunjukkan bukti. Tapi adakah kalau yang ini dah tunjuk bukti yang sahih, kalau ada geran memang ada geran dia. Ya, kalau yang ini takkan ada dua geran. Kalau ada dua geran, tentu ada masalah lain. Itu dah masuk masalah lain. Sebab dari segi logik, kalau orang tidak dapat buktikan dengan cara tu, dengan ikut syarat-syarat tu, sudah tentulah dia telah dapat. Dan dapat untuk mengesahkan yang tu dia punya. Okey. Orang yang ankar itu orang yang terdakwa,
dikendaki pula melakukan sumpah untuk membuktikan keadaannya bahawa ia terlepas dari dakwaan itu. Manakala orang yang sedang mengusahakan tadi, dia tak perlu tunjuk bukti, cukup sekadar baginya bersumpah. Cukup sekadar dia bersumpah. Sumpah ini dinamakan yamin sabr, sumpah sabar, iaitu sumpah yang menahan orang yang berhak dari kehilangan haknya. Andai kata hak itu sememangnya haknya yang sebenar. Jadi nak tunjukkan bahawa orang yang didakwa tadi, dia tak perlu susah payah cari saksi, cari bukti pun. Cukup bagi dia bersumpah. Cukup bagi dia bersumpah. Ya. Kalau dia boleh bersumpah, maka selesai. Tetapi dia bersumpah tadi seandainya orang yang menuntut tadi tak dapat buat bukti. Bila minta bukti, minta saksi, semua tak ada, maka orang yang dituntut tadi, dia cukup dia bersumpah. Okey. Tetapi kalau seorang itu bersumpah untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, maka sumpahnya adalah dusta dan dia seorang pendusta. Andainya orang yang menuntut tadi, dia kena bawa saksi, kena bawa bukti, dia tak dapat bawa bukti, tak ada, saksi tak ada, maka orang yang dituntut tadi, yang kena dakwa tadi, dia tak lepas lagi, dia kena bersumpah. Ya, dia perlu bersumpah dahulu. Seandainya kalau tu bukan harta dia, tapi orang yang menuntut tadi tak dapat nak buktikan, tak dapat nak bukti, sedangkan dia tahu tu bukan dia punya. Dia ni jenis menyambung warisan dia. Orang tinggal nampak macam tempat tinggal, pokok tinggal dia bersambung, bukan dia punya. Ya. Tapi orang yang menuntut tadi tak boleh bawa saksi, tak boleh bawa, tak ada bukti nak tuntut, tapi menuntut, maka dia kena bersumpah. Ya. Tapi seandainya itu bukan dia punya, dia bersumpah juga sebab nak dapat. Ya. Kita kata kalau macam tu, untunglah orang yang tadi tu, yang sepatutnya bukan dia punya, tapi sebab orang yang mendakwa tadi tak dapat bawa bukti, maka orang tu tak boleh diterima pembuktian dia, maka dia hanya bersumpah saja. Dia tak perlu nak buktikan, dia tak perlu nak tunjukkan bukti dia beli apa semua, saksi, tak perlu. Dia hanya bersumpah saja. Untunglah dia mudah. Mudah, memang mudah. Tapi amaran Nabi SAW kepada orang yang bersumpah atas sumpah tipu, dipanggil sumpah dusta. Bukan dia punya, tapi dia bersumpah tu dia punya. Nabi kata apa? Man halafa ala yaminis sabr yaqtati'u biha ma lam ri'in muslim wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah sabar, iaitu sumpah untuk mengatakan barang tu dia punya, benda tu dia punya. Barang siapa bersumpah dengan yaminus sabr, ya, sumpah untuk, ya, dia nak kata dia punya padahal bukan dia punya. Untuk apa dia sumpah tadi padahal dia bukan dia punya? Untuk dia ambil dengan sumpah akan harta seorang Islam. Dia tahu tu bukan dia punya, tapi sebab orang tu tak dapat bukti, dia bersumpah, maka dia dapat. Sebab apa? Dia nak benda tu supaya orang dia tak dapat lagi benda tu. Ya. Padahal ia dalam sumpahnya itu berlaku curang, maknanya tipu. Sumpah tu dia tak betul. Nescaya ia menemui Allah. Ya, nescaya kita ni kalau bersumpah dengan sumpah tipu, bila kita di akhirat besok, ya, kita ketika mana kita menghadap Allah, kita menghadap Allah, Allah sedang sangat murka kepada kita, sangat marah. Ya, kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita sangat, Allah sangat marah. Kita kena ingat bahawa kita di pada mahsyar besok. Keadaan dia mahsyar ni satu hari huru-hara, panggil hari huru-hara. Tak ada orang senang mahsyar, tak ada orang rasa lapar. Ya, sebab kita ketika itu kelang kabut. Ya, sampai kita ni ramai-ramai minta syafaat Nabi supaya segera dia. Walaupun kita kata orang yang beriman tu, orang yang beriman dia ada kelebihan dia, tak panas,
ya, dia tak didera ataupun tidak di apa semua, dia rasa masa tu singkat. Orang yang tak beriman dia rasa masa tu terlalu panjang. Tapi kena ingat, suasana tu bukan suasana indah. Jadi menyebabkan kita semua nak cepat, segera, nak segera melalui mahsyar. Dan ketika mana kita dalam perbicaraan dengan Allah, ya, kita dalam keadaan kita, ya, menghadapi perbicaraan Allah, ada mizannya, ada serah kitabnya, ya, ada tayangannya, ya, ada soal jawabnya, ada titian siratnya, macam-macam ada, ya. Ketika mana kita nak menghadapi perbicaraan tadi, kita kat dunia ni, kalau kat dunia ni kita pergi mahkamah, ya, kalau kita pergi mahkamah, tak tahulah kalau tuan pernah pergi mahkamah. Pernah pergi mahkamah? Saya adalah sekali dua pergi mahkamah, ya. Ada jugalah pengalaman pergi mahkamah, bukan sebagai pemerhati, sebagai orang yang duduk di kandang, duduk dalam kandang pengalaman, ya. Lain maksud kita dengan hakim manusia tu pun tak mampu kita nak bercakap, ya. Pengalaman saya duduk tu, kita ni bercakap boleh beri kat orang. Bila naik mahkamah tinggi Shah, ya, satu kali tu dipanggil, ada satu pertuduhan pergi mahkamah tinggi Shah, ya. Mahkamah tinggi tu high court, bukan senang nak mencari, dia nak mencari, ya. Kata masuk dalam kandang, berdiri kandang, angkat sumpah. Bila bacaan tuduhan tu, bacaan, ya, habis dia baca tuduhan, akan tanya, ngaku tak? Ngaku tak? Angguk je, tak berani, tak boleh cakap, keluh lidah, tak pandai. Kat sini kita kata, kita boleh jawab, kalau nak bercara dengan hujah apa, lawyer apa semua, boleh. Tapi bila orang tu, hakim tanya, tak terkeluar suara, aku. Itu manusia. Ini besok kita berhadapan dengan Allah. Allah sangat murka. Allah, kemukaan Allah ni tak macam muka manusia. Kita manusia ni jengai mata merah, marah, apa semua, ketak bibir, kita dah rasa gerun. Tapi Allah, kemukaan Allah lebih dahsyat. Tak tahu, kita tak dapat nak gambar. Kalau dengan manusia kita kencing kita, mungkin, berdiri terkencing tak sedap. Dengan Allah macam mana kan? Kemukaan Allah. Wallahu a'lam, sama ada kita memang melihat Allah tu dalam murka, ataupun kita melihat suasana itu kemurkaan Allah. Suasana, wallahu a'lam. Itu dia. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu kat dunia ni kamu boleh bersumpah, tipu sumpah kamu sebab kamu nakkan tu, tapi kamu kena ingat, benda yang kamu dapat itu di dunia kamu dapat, tapi di akhirat besok kamu bertemu Allah, kamu bertemu dalam keadaan Allah sangat murka. Ya, dan kita tahu kalaulah Allah murka kat kita, tak selamat dah. Tak ada orang Allah murka masuk surga. Ya, kalau ada Allah murka, confirm lah masuk neraka. Ya, kalau Allah murka, Nabi pun takkan suka, takkan berlaku pencanggahan. Allah murka, Nabi takkan sayang. Ya, itu dia. Jadi ini bahaya. Ya, mungkin kita rasa nampak tadi, bagi orang yang katalah tadi, orang yang mendakwa walaupun tu harta dia, tapi sebab dia tak dapat tunjuk bukti, maka dia hilang hak dia. Sebab orang yang terdakwa tadi dia cukup sumpah, nampak seolah-olah dia rugi. Sebab apa? Dia hilang hak. Tapi keadilan Islam itu dia bukan sekadar berakhir di dunia, dia akan bawa ke akhirat. Okey, baik, kita mula. Menurut hadis tersebut, orang yang mendakwa adalah dikehendaki mengemukakan saksi, dan jika ia dapat berbuat demikian dengan cukup sempurna menurut syarat-syaratnya, maka dakwaannya dapat diterima oleh hakim. Ya, kalau orang terdakwa, dah cukup saksi, ada bukti apa semua ada,
dan memang boleh dipastikan kesahihan dengan bukti, dan juga boleh saksi yang dibawa itu adalah saksi yang boleh dipercayai. Ya, saksi ni dia ada kriteria dia. Dia bukannya boleh ambil macam tu ni, tarik siapa-siapa. Ya, dia disiasat latar belakang, dilihat latar belakang, jaga solat. Ya, tuan-tuan ni layak dia saksi ke? Orang yang jaga solat, ya, tak ada masalah, layak dia saksi. Jadi kalau dia saksi tak ramai. Kalau taman teman ni berapa orang ni, kan? Orang lain tak tahu sebab tak dapat dibuktikan dia. Ya, jadi tu bahaya. Okey, jaga, dia tengok, boleh percaya. Jadi kalau memang dia boleh bawa saksi, 2 orang saksi tadi yang cukup syarat dia dan dipercayai, mengesahkan apa yang dia dakwa, maka itu adalah hak dia layak dapat. Ya. Yang demikian berarti dia menang dalam dakwaannya atas tuntutannya. Tetapi jika dia tidak berupaya mengemukakan saksi, maka berhaklah hakim menyuruh orang yang terdakwa bersumpah. Ya. Tapi kalau dia yang menuduh tadi kata dia tak boleh bawa saksi, orang yang terdakwa cukup dia bersumpah. Dia tak perlu tunjuk bukti, tak perlu tunjuk bawa saksi. Sebab ketika itu benda tu ada kali, benda tu sedang berada dalam tangan dia. Dia sedang menguruskan benda tu, dia pegang. Orang lain kata tu bukan dia punya, orang ni punya. Orang yang kata tadi dia kena bawa saksi, tapi dia tak perlu. Sebab memang dah di tangan dia, cukup sekadar dia bersumpah. Ya. Sekiranya dia sanggup bersumpah, maka dia mendapat kemenangan dalam perkara itu. Kalau dia cukup sumpah wallahi wa billahi wa tallahi tadi, maka cukup, tak perlu nak minta dia bawa saksi. Seterusnya pula, kalau orang yang terdakwa tak mau bersumpah, kalaulah orang yang tengah memegang benda tadi dia betul, dia kata saya tak berani nak bersumpah, tak sanggup saya nak bersumpah, minta maaf saya tak sanggup nak bersumpah, rasanya berat sangat sumpah, tapi ni memang barang saya, barang ni memang saya punya, tapi saya tak sanggup sumpah. Ya, dia kata mungkin sebab rasa, ya, pula. Kalau orang yang terdakwa tadi tak mau bersumpah, orang yang mendakwa tadi tak ada bukti, tak ada saksi, jadi tak boleh nak mengesahkan dia punya. Orang yang terdakwa tadi suruh bersumpah, tak nak bersumpah, ya, tak nak bersumpah, ya. Jadi kalau dia tak nak bersumpah, macam mana? Maka sekali lagi, kalau macam tu, orang yang mendakwa tadi dia tak bersumpah. Orang yang mendakwa tadi, dia tadi bawa saksi dengan bukti tak ada, suruh orang ni sumpah, dia tak nak sumpah. Jadi orang ni tadi dia disuruh oleh hakim untuk sumpah. Okeylah, kamu tak boleh bawa bukti, kamu tak ada saksi, dan yang kita dakwa tadi pun dia tak nak bersumpah. Kamu sanggup tak bersumpah? Kamu sanggup tak bersumpah? Okay? Sebab kamu kata di barang kamu, dan dia pula tak nak bersumpah. Sanggup tak bersumpah? Kalau dia bersumpah, maka dia dapat menang tadi. Sebab apa? Orang tak nak bersumpah. Jadi tak perlu dia saksi tadi. Itu 3 proses. Kalau dia tak nak sumpah tu, kalau dia tak nak sumpah, saya tak berani sumpah hakim tu. Kalau dia tak berani, saya lagi tak berani. Macam mana buat? Kalau dia tak berani bersumpah, pukul kes. Maknanya kamu nak tuntut apa? Kamu sendiri tak mengaku punya. Tak adalah perbicaraan. Ya. Jadi tuntutan kamu adalah tuntutan palsu. Sebab bila kamu tak nak bersumpah, bermakna kamu pun tak yakin itu barang kamu. Kalau kamu yakin itu barang kamu, tentu kamu bersumpah. Ya. Itu panduan. Besok ada kes, bolehlah tes. Strike dia, masam sikit muka, ada bukti tak? Saksi dia? Tak ada. Okey, kau sumpah. Sumpah, wallahi kalau ada, ingatlah kau sumpah palsu, senaka. Tes lah tengok. InsyaAllah, ini panduan Nabi adalah panduan yang hikmah, panduan yang bijaksana. Kalau kita ikut, insyaAllah dia akan selesai. Yang kena yakin. Yang kata, boleh cari juga, boleh buat kan? Kalau buat besok tak jadi makin teruk besok. Ya, kena yakin. Panduan yang Nabi bagi adalah panduan yang terbaik.
Kalau selagi mana kita ikut panduan yang Nabi bagi, insya-Allah selamat. Insya-Allah dia akan jadi penyelesaian. Ya. Jangan kita curiga, jangan kita rasa was-was. Bila kita rasa was-was, dia ya. Baik, sebagai contoh ni, ada contoh kita ambil. Seorang mengadu kepada hakim bahawa Ahmad ada berhutang padanya sebanyak RM1,000. Ya. Ada orang datang kata, Pak Is datang kata habis hutang dia RM1,000 sebab nak baiki mesin dia. Contoh kan. Habis dia kata habis. Pak Is kata habis. Jadi hakim dia Haji Zul. Haji kata, "Okey, habis Pak Is, kau kata habis hutang. Bawa bukti." Ya. Tunjuk bukti. Ada tak surat ke yang ditandatangani oleh habis kata dia bersetuju berhutang dan akan menjelaskan ada poin tertentu. Sebab hutang ni kena tulis. Ya. Kan ayat surah Al-Baqarah ayat panjang. Ya. Kena tulis. Tak ada. Alamak, lupa dulu main bagi. Sebab tengah baik. Ya, tengah best friend minta bagi nombor akaun. Kalau ada bagi masuk bank ni senang, ada bukti. Ya, ada bukti. Jom cek history pengeluaran duit. Oh ada. Okey, hakim kata ada. Okey, habis baik. Sebab bukti ada. Tapi bukti dah tak ada. Dah setahun lebih. Mana nak cari? Kata tak boleh, dah tak ada. Bukti tak ada. Maka habis kena bersumpah. Habis semua tak bersumpah. Ya, yang kamu tak boleh meminjam pun dengan dia. Dia tuduh dia. Dia bersumpah. Wallahi, saya tak pernah meminjam dengan dia. Dia ada pula pinjam saya. Ya. Tapi itu dah jadi kes lain pula. Ya. Saya tak pernah meminjam duit dia. Ya. Jadi kalau habis bersumpah maka selesai. Tak boleh buat itu lagi. Tak boleh. Kita menuntut dengan diri tadi. Ya. Baik. Kalau api kata Allah, saya tak ada hutang, tapi saya minta maaf, saya ni pak sumpah ni tak pernah dalam hayat saya sumpah ni. Takut saya pak sumpah. Kan? Tiba-tiba tak nak sumpah. Pak Is kena lah sumpah. Dia pula bersumpah. Kalau dia kalau dia bersumpah, bila dia bersumpah maka habis kena bayar. Ya. Itu dia contoh. Itu kalau macam tu punya kes. Kalau kes lain pula, contoh apabila dua orang mendakwa bahawa masing-masing ada mempunyai hak atas suatu barang dan barang itu berada di tangan salah seorang dari keduanya, sedang keduanya tidak mengadakan saksi, maka dia hendaklah suruh orang yang memegang barang itu bersumpah dan dikenakan sumpahnya itu. Kalaulah contohnya bagang, kan? Bagang. Contoh bagang apa? Pagang lah contohnya. Ya, seorang pegang pagang. Tahu kata saya dia pinjam barang saya tadi ni, tak nak pulang. Bagi tak nak pulang. Jadi kawan ni nak tunjukkan bukti. Mana dapat bukti? Mana ada kita beli pagang, ambil bil, ambil resit, tak ada. Tak dapat bukti. Jadi orang yang tengah pegang tu suruh dia bersumpah. Tadi dia kata kau ambil barang ni, barang ni dia punya. Ya. Dia kata tak memang sama barang saya. Okey, kalau betul barang kamu kena bersumpah. Bersumpah atas nama Allah bahawa itu memang kamu punya. Ya. Itu. Ini kalau contoh barang-barang yang memang mustahil untuk nak didapatkan bukti, dapat saksi. Kita pun boleh jam kawan kita punya barang. Kadang-kadang barang kita pun terlupa macam mana betul. Ya, pegang dia dengan tangan gaya korban dia baru pegang barang lain simpan. Rupa dah letak kita tak tahu sebenarnya satu lah barang kita. Kan? Boleh jadi begitu. Jadi yang itu payah. Jadi kalau begitu cukup orang yang sedang memegang itu dia bersumpah. Kalau dia bersumpah maknanya dia betul. Tapi kalau dia tak berani bersumpah maknanya ada masalah tu. Bukan dia betul. Okey? Tetapi kalau barang itu berada dalam tangan keduanya atau dalam tangan orang lain, maka kenalah keduanya bersumpah.
Tapi kes lain pula. Ya. Kes kebun durian. Contoh, kebun durian dah berhutang 10 tahun tinggal. Tak tahu siapa yang tanam. Tiba-tiba durian tahun ni menjadi-jadi. Datang 2 orang sekali. Saya punya ni. Orang kata, saya punya. Hutan semak-sama. Kebun semak-sama. Datang jumpa kita. Kita pun tak tahu siapa dia. Siapa punya yang tanam dulu ni. Ya, 2 orang datang mengaku. Kata dia, saya yang buat dia tanam dulu ni. Ya. Tapi sebab lama tinggal saya hutan. Dah lama tak tengok. Orang yang tanam juga. Saya yang tanam dulu. Ya. Tapi sebab saya ni tinggal jauh, saya tinggal hutan ni. Macam mana pula nak buat? Ya, kalau berlaku macam tu, 2 orang dia tak pegang, tapi dia mengaku benda tu dia punya. Kalau tadi memang dia ada. Kalau kebun durian, pokok dia tadi, orang tu memang dia tengah usaha, tengah jaga pun, tiba-tiba orang menuntut tu lain. Ini benda yang terbiar, tinggal, tiba ada 2 orang sedang membuat tuntut. Dua-dua tak ada bukti. Ni jenis keroka tinggal. Lepas tu mengaku. Patutnya dua-dua tu kena saman sebab meneroka haram. Tapi sebab kita ni baik nak jadi hakim, kita tetap juga nak bicara. Nak belajar lah ni. Lagi belajar hadis ni nak test, belajar nak test kan? Walaupun tak nak keroka. Macam mana cara? Maka kedua-duanya kenalah bersumpah. Okey, betul? Sumpah. Kau sumpah. Sumpah. Ya. Siapa yang bersumpah? Okey, yang berani bersumpah ya. Saya memang saya punya, saya bersumpah Allah. Dia tak berani. Sebab bukan dia. Maka menang. Tapi kalau dua-dua bersumpah, ya. Sudah pasti ada seorang yang menipu. Betul tak? Mesti ada seorang yang menipu. Ya. Tapi dia kena ingat, dia menipu. Kita tak boleh jah dia kata, kau ni menipu ni sebab dia dah sumpah. Kita dah kata. Ya, kita dah kata 2 orang tadi, kamu ni menipu ni, tak boleh pakai. Tak boleh sebab dia berani bersumpah. Bila dia bersumpah, dia ada hak. Cuma haknya itu adalah hak yang batin, hak yang haram. Hak tapi haram. Jadi kalau begitu, keputusan bagi dulu. Ya, bagilah dulu. Tanah tu manjang itu, kerat tengah, sebelah ni kamu punya, sebelah ni kamu punya. Itulah keputusan yang boleh dibuat oleh hakim. Ya, sebab atas pertikaian yang tidak boleh dibuktikan dan kedua-duanya mengaku dan juga sanggup sumpah, maka kita kena buat begitu, iaitu kedua-duanya perlulah ambil sikit surat. Tapi kena ingat balik, yang bersumpah batil tadi, yang bersumpah salah tadi, dia hanya dapat hak itu di dunia, tapi di akhirat dia akan mendapat kemurkaan Allah yang sangat besar. Clear tak? Dah boleh jadi hakim tu? Satu tip tu jadi hakim. Itulah. Wallahu a'lam. Ada tak tanya? Selesai? Faham? Jelas? Ya? Itulah panduan. Inilah, tak banyak mana, tapi itulah sebagai panduan kita. Mungkin kita akan berhadapan dengan kerenah masyarakat, tapi tak mustahil. Ya, nanti kerenah masyarakat ni akan berbagai, dan boleh jadi ketika itu ujian tantangan kita sebagai orang yang diambil pandangan untuk menentukan. Maka kita jadikan ini sebagai panduan atas ilmu yang kita ada, kita buat keputusan. Dan pastikan kita buat keputusan tu. Bila kita buat keputusan, kena pastikan keputusan kita ni betul. Tak boleh buat keputusan main-main, ataupun buat keputusan sekadar buat keputusan, akhirnya keputusan itu menambahkan kerosakan. Keputusan yang kita buat, kita kena pastikan memang itulah keputusan yang tepat. Ya? Bila kita buat keputusan yang tepat dan juga dia dapat mengelakkan pertelingkahan yang lebih besar, itulah keputusan yang paling penting. Tapi kalau kita buat keputusan, setelah kita buat keputusan berlaku pertelingkahan itu lebih besar, maka keputusan kita bukanlah keputusan yang bijak. Ya, jadi kena ingat. Bukan sekadar kita buat itu, buat keputusan, buat tinggal. Lantar kau tunggulah ada. Dah bagi keputusan tinggal. Tak. Kita bertanggungjawab dengan keputusan yang kita buat.
Ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah silap dan sebagainya pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mu'allima Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil